Assalamualaikum. Hai semuanya. Berjumpa kembali ya di Kak Eslina Channel. Hari ini saya nak memasak sambal nasi lemak. Sambal nasi lemak yang saya nak masak hari ini sememangnya sangat mudah dan senang disediakan. Sebulan sekali mesti saya akan masak sambal nasi lemak. Sambal nasi lemak ni adalah versi yang pertama ya yang biasa saya masak. Resepi ni saya tak pernah lagi kongsikan. Nak tahu kenalah saksikan sehingga selesai. Ini adalah bahan-bahan yang akan ditumbuk. Mudah je, bawang merah, bawang putih dan juga ikan bilis. Kuantiti banyak ni saja saya gunakan. Mula-mula saya nak tumbuk dahulu ikan bilis. Saya guna ikan bilis ni lebih kurang 2 genggam. Ikan bilis ni kena dibersihkan, dicuci dan ditoskan sehingga kering ya. Ikan bilis ni kalau hendak dilebihkan pun boleh juga ya. Kuantiti yang saya gunakan ni dah cukup. Saya tumbuk ikan bilis ni sehingga agak lumat ya. Tumbuk kasar-kasar macam ni saja, okey dah ni. Kalau hendak dikisar pun boleh juga ya ikan bilis ni. Ikut pilihan masing-masing. Ikan bilis pun dah siap ditumbuk macam ni, bolehlah ketepikan seketika. Kemudian saya hendak tumbuk pula bawangnya. Bawang merah dan bawang putih ni dihiris-hiris macam ni ya, senang kalau nak tumbuk nanti. Kalau hendak dikisar pun boleh juga ya. Kalau nak masak sambal nasi lemak yang banyak memanglah kena dikisar ya. Saya nak masak sederhana banyak, jadi tumbuk saja. Bawang merah dan bawang putih ni kalau hendak ditambah lagi pun boleh juga ya. Tumbuk bawang merah dan bawang putih macam ni saja, separah lumat. Tak perlu pun tumbuk sehingga lumat. Nanti bila dimasak, bawang ni akan hancur ya. Dah siap ni, bolehlah diketepikan ya. Saya nak mula memasak sambal nasi lemaknya. Panaskan minyak masak secukupnya. Nak masak sambal nasi lemak ni, minyak masak memang kena banyak. Kalau tak banyak nanti sambal nasi lemaknya tak jadi ya. Minyak masak pun dah panas, masukkan pula ikan bilis yang ditumbuk tadi. Masukkan ke semuanya ya. Kacau-kacau sebentar ikan bilis tu. Kemudian masukkan pula bawang yang telah ditumbuk tadi. Masukkan ke semuanya juga. Kacau-kacau sebentar ya. Sampai naik bau lah ya. Dan nampak agak layu. Dah okey macam ini, saya masukkan pula belacan. Belacan ni saya masukkan lebih kurang 2 inci. Kalau hendak ditambah lagi belacannya pun boleh juga. Ikut cita rasa masing-masing ya. Hancurkan belacan tu. Kacau-kacau semuanya sehingga sebati dan agak garing. Kemudian masukkan pula cili kering kisar. Cili kering kisar ni saya masukkan lebih kurang 1 blender ya. Saya masukkan ke semuanya cili kering kisar ni. Biasanya kalau saya masak nasi lemak, saya akan kisar cili kering ini sehari sebelum saya nak masak sambal nasi lemak. Cili yang telah dikisar saya akan simpan di dalam peti ais. Jadinya bila disimpan di dalam peti ais, cili kering kisar ni akan lebih pekat ya. Jadi bila dimasak sambal, cili kering ni tidak terlalu memercik. Macam ni, cili kering akan kurang memercik kan? Masak sambal nasi lemak ni kena guna api kecil ya.
Memang kena ambil masa yang lama. Kacau-kacau semua sehingga sebati. Masukkan pula gula melaka, 1 ketul saya masukkan. Nak masukkan lebih pun boleh juga. Kacau-kacau sebentar. Masukkan pula daun pandan. 2 helai saja saya masukkan. Nak masukkan lebih pun boleh juga. Daun pandan ni akan menjadikan sambal nasi lemak ni wangi ya. Masukkan pula asam keping. 2 keping saja saya masukkan. Kacau-kacau sebentar. Kemudian masukkan pula garam secukupnya. Garam ni boleh ditambah lagi ya kemudian. Masukkan pula gula. Gula ni pun boleh ditambah lagi kemudian nanti. Kacau-kacau sehingga sebati. Saya masukkan pula serbuk perasa Maggi secukup rasa. Nak masukkan serbuk perasa yang lain pun boleh ya, ikut cita rasa masing-masing. Kacau-kacau sehingga sebati. Di awal tadi saya ada bagi tahu sambal nasi lemak ini adalah versi yang pertama kan. Kenapa saya kata versi pertama? Sebabnya nasi lemak ini resepinya simple. Untuk resepi ini saya tak masukkan sos dan juga kicap. Saya akan sharekan link resepi sambal nasi lemak saya yang lagi satu. Saya tambahkan lagi garam dan juga gula. Sambal nasi lemak ni kalau tak cukup masin dan manis kurang sedap ya. Kena betul-betul secukup rasa. Barulah sedap. Sambal nasi lemak ni nampak merah merona kan? Jadi lebih menarik. Sambal ni kena dikacau-kacau tanpa henti ya. Kalau berhenti nanti akan memercik sambalnya. Kena terus kacau-kacau sehingga betul-betul pecah minyak. Memang ambil masa yang lama ya kalau nak masak sambal ni. Tapi hasilnya akan berbaloi. Tengok sambal ni dah pecah minyak kan? Masukkan pula irisan bawang besar. Secukupnya saya masukkan. Kalau nak masukkan lebih pun boleh juga. Kacau-kacau sehingga sebati. Biasanya saya akan masak sambal nasi lemak ni dalam kuantiti yang banyak. Sebabnya saya suka olah sambal nasi lemak ini menjadi menu yang lain. Sambal nasi lemak ni tahan lama ya. Kena ikut cara ni. Boleh tahan sehingga 5 hari tau. Tapi kenalah perangatkan ya. Sambal ni pun tak akan basi. Sambal nasi lemak pun dah siap dimasak. Macam ni lah hasilnya. Nampak sedap dan menyelerakan kan? Pekat kan sambalnya? Selamat mencuba. Cuba tau. Terima kasih.